لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah saya mengucapkan yang pertamanya terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung, Kampung Sengkurung yang telah menganjurkan program kita pada malam ini. Dan telah menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi tentang kisah-kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Alhamdulillah, dan juga saya berterima kasih juga kepada pihak Syababul Iman, iaitu pertuahan belia Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurung, Brunei Darussalam, yang telah berusaha untuk menyiarkan sesi kita pada malam ini. Walaupun kita sekarang berada dalam suasana yang yang mungkin tidak membenarkan kita mengadakannya di masjid, tetapi telah menganjurkan program ini juga bersama-sama dalam keadaan kita berada di rumah masing-masing. Tapi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita semua insya-Allah untuk kita bersama-sama mempelajari Al-Quran, walaupun mempelajari kisah-kisah Nabi, walaupun keadaan kita tidak mengizinkan untuk kita berada di masjid. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak jawatankuasa takmir Masjid Sultan Sharif Ali sekali lagi, kepada Tuan Imam, kepada Tuan Makmum, kepada Tuan Bilal, kepada makmum-makmum semua, kepada ahli jemaah, ahli-ahli Korea dan juga bukan Korea, dan juga pada hari ini yang bersama-sama dengan kita. InsyaAllah sebagaimana biasa kita akan sambung insyaAllah penceritaan kita pada kali ini. Dan kita masih lagi bersama-sama di dalam surah Yusuf, iaitu kisah Nabi Yusuf sebenarnya. Tapi oleh kerana kisah Nabi Yusuf ni special di dalam Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ni di dalam satu tempat sahaja, iaitu sepenuhnya berada di dalam surah yang bernama surah Yusuf. Walaupun kita tengok di mana di sana ada lagi surah-surah yang bernama dengan surah-surah nama Nabi-Nabi, seperti surah Yunus, seperti surah Nuh, seperti surah Hud, dan lain-lain lagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menceritakan di dalam surah tersebut kisah-kisah Nabi tersebut sahaja, tetapi dia bersama-sama disebutkan juga tentang kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain. Tapi berbeza dengan kisah Nabi Yusuf ini, surah Yusuf ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan daripada permulaan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sehinggalah baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak diceritakanlah secara jelas di dalam surah ini. Kita telah sampai pada sesi lepas, pada minggu lepas, di dalam pembacaan kita tentang kisah Nabi Yusuf AS ni, iaitu pada muka surat 245, insya-Allah 245. Jadi insya-Allah kita akan masuk hari ini. Kita telah habis pada minggu lepas 244. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk sebagaimana yang telah tercatat di sini kan, iaitu insya-Allah kita akan bersama-sama untuk melihat muka surat 245. Jadi insya-Allah saya akan tunjukkanlah sedikit ayat-ayat ini, dan di samping itu saya akan cuba insya-Allah untuk bertadabbur bersama-sama dalam kita usaha untuk mengenali kisah Nabi Yusuf ni, mengenali Nabi Yusuf dan apakah pengajaran-pengajaran yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita semua daripada kisah Nabi Yusuf ini. InsyaAllah kita akan mula masuk kepada surah ini, iaitu pada muka surah ini, iaitu ayat yang ke-79. Ayat yang ke-79. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada ni telah menceritakan iaitu teknik yang telah dibuat oleh Yusuf alaihissalam untuk mendapatkan, untuk seolah-olah kita katakan menangkap ataupun menjadikan adiknya iaitu Benyamin itu akan dapat ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang telah datang daripada Kanaan. Jadi melalui teknik-tekniknya, dan juga salah satu daripada apa kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf yang telah Allah SWT ceritakan dalam muka surat yang sebelum daripada ni, iaitu muka surat 244, iaitu Nabi Yusuf ni pada zaman itu, pada zaman tersebut ada dua jenis undang-undang. Undang-undang bagi orang yang mencuri. Satunya undang-undang Raja Mesir. Itu nama dia Dinil Malik, iaitu undang-undang Raja Mesir.
yang mana siapa yang mencuri maka dia akan dipukul, dia akan disebat, dia akan dibawa keliling kampung dan sebagainya, ke negeri Mesir lah, keliling negeri Mesir. Tetapi ada satu lagi peraturan yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam selaku pembesar negeri Mesir pada masa itu, iaitu apa? Siapa yang mencuri maka dia akan diperhambakan, maka dia akan terpaksa menjadi hamba kepada orang yang dicuri itu, barang yang dicuri itu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam telah menggunakan teknik ni, teknik yang kedua ni, iaitu akan menjadikan siapa yang didapati mencuri maka dia akan diserahkan kepada tuan punya barang tersebut dan dia akan terpaksa menjadi hamba kepada tuan barang tersebut. Jadi inilah yang digunakan oleh Nabi Yusuf dalam usaha dia untuk menjadikan anak adik dia ni terperangkap, tidak boleh dibawa balik lagi oleh abang-abang dia ni. Jadi itulah ini ni abang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam ni. Jadi mereka semua ni ada semua 12 orang. Nabi Yusuf seorang, jadi ada 11. Jadi 11 ni maknanya mereka 11 orang ni tiba-tiba Benyamin ni, iaitu adik Nabi Yusuf alaihissalam ni telah didapati mencuri. Jadi pada masa itu mereka pun merayu-rayulah kepada Nabi Yusuf alaihissalam supaya ambillah kami dan sebagainya kan. Janganlah ambil adik kami ni sebab kami dah janji dengan ayah kami macam ni. Nabi Yusuf dah tahu dah. Dia tahu dah ni teknik dia saja kan. Jadi dia kata apa? Akhirnya selepas daripada adik-beradik dia ni merayu-rayu kepada Nabi Yusuf ni, lalu Nabi Yusuf pun berkata qala. Ini yang kita nak baca pada hari ni, iaitu qala ni, iaitu Nabi Yusuf berkata qala ma'azallah. Nabi Yusuf kata qala ma'azallah. Ma'azallah ni artinya a'udzubillah, maknanya bersumpah lah tu kan, bersumpah dengan nama Allah tu kan, na'udzubillah, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa apa? Dia kata an na'khuza illa man wajadna mata'ana indah. Dia kata kami tak akan ambil orang yang mana kecuali orang yang mana barang kami ada padanya. Maknanya kalau orang yang tak ada kena-mengena, tak kira lah dia adik-beradik ke, dia apa ke, saudara mara ke, tak boleh. Kami akan ambil orang yang buat salah saja. Dalam perkataan ni kita tengok kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa Nabi Yusuf berkata sini illa man wajadna mata'ana indah. Dia kata sini kecuali orang yang mana kami dapati barang kami ada padanya. Dia tak sebutkan perkataan di sini. Ulama-ulama tafsir kata iaitu kecuali orang-orang yang mencuri. Dia tak sebut perkataan mencuri sini. Sebab apa? Sebab dia tahu adik dia tu bukan mencuri. Sebab dia tak nak menipu kan. Sebab dia seorang Nabi. Nabi Yusuf ni seorang Nabi. Jadi dia tak akan menipu. Jadi oleh kerana itulah dia katakan perkataan ni. Kami akan ambil hanya orang-orang yang kami dapati barangnya ada padanya. Bukan orang mencuri. Sebab dia tahu adik itu bukan mencuri. Tu cara penggunaan perkataan tu. Kemudian dia kata inna izalla zalimun. Kalaulah kami ambil orang lain selain daripada orang yang ada barang kami padanya, nescaya kami ni adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini sebenarnya adalah satu kaedah, satu prinsip yang diajar oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada kita semua sehingga hari ini, iaitu apa? Kita tak boleh ambil orang yang tak salah. Kita hanya ambil tindakan kepada orang yang bersalah saja. Kita tengok pada hari ini kan ramai orang yang telah kadang-kadang tu mencari, kita nak kata apa kan, kambing hitam lah dan sebagainya kan, iaitu kadang-kadang mengambil tindakan kepada orang yang tidak bersalah. Kerana apa? Kerana adalah tujuan-tujuan dan sebagainya yang menyebabkan perkara tersebut, kata Nabi Yusuf ni dah inna izalla zalimun. Perbuatan macam tu adalah perbuatan yang menzalimi orang. Orang yang buat macam tu adalah orang yang zalim. Kata Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan satu prinsip di dalam prinsip-prinsip yang sepatutnya kita faham. Falammastai asu. Apabila akhirnya setelah daripada Nabi Yusuf mengatakan ni, tengok ni kan, Nabi Yusuf katakan ni bersumpah ni, satunya bersumpah sini, dan kemudian dia kata sini kalau buat macam tu aku ikut dengar cakap kamu ni, nescaya aku ni termasuk daripada orang zalim. Bila Nabi Yusuf bercakap menggunakan perkataan itu, maka automatically lah nak menunjukkan bahawa ni tak ada lah. Tak boleh lah, memang tak ada chance dah ni. Ni menteri ni memang tak boleh dibujuk dah ni kan. Tak boleh dah, nak buat apa-apa tak boleh dah. Jadi falammastai asu, apabila adik-beradik dia ni yang 10 orang lagi ni istai asu lah.
dah putus asa, tak mampu lagi lah minhu, daripada untuk pujuk-pujuk ni Nabi Yusuf ni. Mereka tak kenal pun Yusuf pada masa tu. Jadi mereka pun kata khalasu najiyya, mereka akhirnya duduk lari satu tempat, duduk jauh sikit daripada orang ramai tu, najiyya. Mereka pun berbisik-bisik lah, maknanya berbincang-bincang sesama mereka. Mereka tak bincang depan tu lah, mereka lari jauh sikit. Khalasu najiyya, mereka jauh sikit. Kemudian qala kabiruhum, lalu berkatalah yang paling besar di kalangan mereka, iaitu ketua mereka lah. Ada yang kata nama dia Rubal, ada yang kata nama dia Syam'un. Itu dalam riwayat lah. Di dalam tafsir-tafsir dia kata ada yang kabiruhum ni, tak apalah, yang penting yang nama ni tak penting kan. Nama kita dah tahu dua orang lah. Yang pertama ialah Yusuf, dan yang kedua adalah Benyamin, adik dia tu. Jadi yang paling tua di kalangan mereka pun berkata, alam ta'lamu anna abakum qad akhaza alaikum mawsiqa. Dia kata, bukankah kamu tahu bahawa ayah kamu ni telah mengambil daripada kamu mawsiqa. Kita sebut hari tu mawsiqa, kita ada mithaq, kita ada mawsiqa. Mawsiqa tu artinya lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi daripada mithaq. Mithaq ni perjanjian, ambil janji. Tapi bila mawsiqa, satu janji yang sangat-sangat berat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, bahawa abang dia ni, abang yang paling besar ni berkatalah, kata, bukankah kita dah tak boleh buat apa dah, sekarang ni kita dah ambil janji bahawa kita mesti membawa balik adik kita ni walau apa terjadi. Tengok ni kan, wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Lalu kata abang dia ni, yang paling abang ni berkata, ingat tak dulu apa yang kamu buat dah. Farrattum ni makna qassartum, apa yang telah kamu lalai, apa yang telah kamu buat tak endah, buat lebih kurang terhadap Nabi Yusuf, fi Yusuf dulu, ingat. Maknanya mereka di sini tahu kan. Jadi sekarang ni tengok ni, nak berlaku pula lah kepada adik dia ni kan, iaitu Benyamin ni. Lalu dia berkata falan abraha. Tengok kan dia guna perkataan lan di sini. Lan ni maknanya tidak selama-lamanya, tidak maknanya. Jadi dia kata falan abraha, abang yang paling abang ni berkata lan abraha, aku tak akan tinggalkan. Dia kata al-arda ni bumi, maknanya aku tak akan tinggalkan negeri Mesir ni, maknanya aku nak tinggal di sini saja. Kau nak balik, kau baliklah, aku nak tinggal di sini. Sebab apa? Aku dah tak sanggup dah ni. Aku dah janji dengan ayah ni. Hatta ya'zana li abi, dia kata, sehinggalah ayah beri izin kepada aku boleh balik, baru aku balik. Jadi selagi mana ayah tak beri izin aku balik, aku tak akan balik. Jadi kamu balik semua, dia kata. Au yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Lalu dia kata, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, ni nombor satu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi izin, ayah memberi izin aku balik. Kemudian yang kedua, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yahkumali wa huwa khairul hakimin, Allah Taala membuat satu hukuman terhadap aku, iaitu mungkin melepaskan adik ni. Maka pada ketika itu aku akan balik. Jadi selagi mana tu aku tak akan balik. Katanya 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 abang dia ni, paling abang sekali. Seterusnya kita tengok kan, jadi last sekali dia kata wa huwa khairul hakimin, Allah lah sebaik-baik pemutusnya. Seterusnya kita tengok kan, irji'u ila abikum. Lalu dia berkata, abang dia pun berkata, dia kata, baliklah kamu semua kepada abikum, kepada ayah kamu. Balik semula kepada ayah kamu. Faqulu ya abana, dan katalah, wahai ayah kami, inna banaka sarak. Dia kata, inna banaka sarak. Dia kata, sesungguhnya anak kamu, iaitu Benyamin lah kan, iaitu adik Nabi Yusuf tu, dia kata pergi beritahu balik dan beritahu kepada ayah bahawa anak kamu ni mencuri. Kita tengok kan perkataan yang digunakan berbeza kan di antara yang digunakan oleh Nabi Yusuf dengan apa yang digunakan oleh adik-beradik dia. Tengok kan, Nabi Yusuf mengatakan menggunakan perkataan illa man wajadna mata'ana indah, kecuali orang yang memang ada barang kami tu ada pada dia. Tapi adik-beradik dia pula guna perkataan sarak, mencuri. Dia macam confirm lah mencuri sebab dia tak tahu kan. Dia yang dia tahunya apa? Iaitu barang ada pada unta. Dalam simpanan barang-barang unta adik Benyamin punya. Jadi oleh kerana itulah maka dia kata wa ma syahidna. Jadi mereka di cerita ni mereka pun baliklah ke Kanaan tu, berjumpa dengan ayah mereka. Jadi
ma syahidna. Allah Ta'ala kata, wa ma syahidna illa bima alimna. Kami ni tak mengatakan, kami tak jadi saksi, kami tak katakan satu benda ni kecuali apa yang kami tahu. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Dan kami ni tak tahu perkara-perkara yang ghaib. Maksudnya ialah kami tak tahu apa yang sebenar-benar terjadi. Betul ke macam ni, betul, ataupun ada yang kata setengah apa ni, tafsiran tadabbur, tafsiran kata, dia kata kalau kami tahu macam ni, iaitu apa, kami tahu ni Benyamin ni mencuri, kami tak bawa dia. Itu dia kata. Jadi sekarang ni kami nak cerita ke ayah bahawa ayah dia mencuri. Ayah dia, Benyamin ni mencuri sekarang ni. Dan kami tengok dia ni, barang dia tu ada pada barang raja tu, barang pembesar negeri Mesir ada pada ni dalam beg dia lah, kita katakan. Itu saja kami boleh cerita. Kami tak tahu lebih daripada tu, dia kata. Jadi sebenarnya adik-adik ni, adik-beradik Nabi Yusuf ni bukanlah kafir sebenarnya kan. Dia ni adalah orang yang beriman. Maknanya dari segi percaya kepada Allah sebenarnya jadi beriman. Cuma adalah perangai-perangai jahat dia kan, perangai-perangai dengki dan sebagainya tu yang telah kita baca di dalam surah Yusuf ni sebelum daripada ni. Okey, jadi seterusnya apa yang dikatakan oleh adik-beradik dia ni, dia nampak macam memanglah ayah dia tak percaya dah kan. Dulu dah pernah dah kan. Jadi sekarang ni tak percaya pula. Jadi sebab itulah dia kata was'alil qaryata, dan tanyalah kampung. Tanya kampung bukanlah tanya kampung. Itu maknanya lah itu. Allati kunna fiha, yang kami berada padanya. Ini maknanya tanya orang negeri Mesir maknanya. Gitu maknanya. Al-Qaryah sini lah bukan is'alil qaryah, tapi tanyalah ahli qaryah maknanya. Tanyalah orang negeri Mesir. Qaryah sini maknanya Mesir. Jadi kalau ayah tak percaya, tanyalah orang yang negeri Mesir, atau dan juga wal'ir. Ir ni maknanya ialah kafilah yang datang tu. Wal'ir allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun, dan juga tanyalah juga ir. Sebab pada masa tu diceritakan bahawa bukannya adik-beradik Nabi Yusuf saja, anak-anak Nabi Yaqub sahaja yang pada masa tu yang pergi ke negeri Mesir untuk cari makanan tu, untuk beli makanan. Tetapi orang-orang di kawasan tu pun, maknanya di Kanaan tu yang tinggal bersama-sama di dalam sekampung dengan Nabi Yaqub alaihissalam pun, mereka pun sebenarnya pergi juga ke negeri Mesir. Jadi cerita ni maknanya nak cerita, mereka cerita kepada ayah mereka. Ayah kata kami ni tak menipu. Kalau ayah tak percaya, tanyalah orang yang di Mesir tu, dan juga tanyalah orang yang baru balik daripada Mesir tu. Al-ir allati aqbalna fiha, yang merupakan, dia kata situ dalam tafsir kata merupakan jiran-jiran ayah, yang ayah kenal mereka tu. Kemudian wa inna lasadiqun, dia kata kami tak menipu ayah, kata kami ni benar ayah. Tu kata dia lah maknanya kan. Jadi dia memang sungguh-sungguh, kalau ikut betul-betul maknanya memang betul lah maknanya kan. Dia cerita sekarang ni itu adik dia menipu. Jadi inilah merupakan, kita kata, plan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hikmah-hikmahnya, yang kita bila kita tengok, kita baca ni kan, kita boleh ambil sangat banyak pengajarannya. Cuma dalam waktu yang terhad ni kita tak sempatlah kan nak ambil pengajaran dan sebagainya. Seterusnya ialah qala, berkatalah setelah daripada yang 10 orang. Sekarang ni 10 orang dah ni. Minta maaf lah, 9 orang. 9 orang sekarang ni. 10 maknanya ada 3 orang sekarang berada di negeri Mesir. Yusuf, Benyamin dan juga yang abang tadi tu. Jadi 3 berada di negeri Mesir, 9 dah balik. Sekarang ni 9 dah balik ni di jumpa Nabi Yaqub. Jadi bila mereka cerita macam tu, apa kata Nabi Yaqub? Kata Nabi Yaqub, qala bal sawwalat lakum anfusukum. Sawwalat lakum anfusukum artinya ialah kepada sesiapa yang berada di line, tolong bagi feedback juga insya-Allah kan. Sama ada suara, gambar putus-putus ataupun skrin ni nampak dengan clear ataupun tidak, tolong beri feedback juga minta dia kan, insya-Allah minta kongsi saya pun tak, sebab takut saya tak pasti sama ada clear ataupun tak clear kan, gambar dan sebagainya lah, terbalik ke tak terbalik saya tak tahu kan. Jadi tolong bagi feedback insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada orang yang tu insya-Allah, orang yang sedang menonton sekarang ni. Gambar pun tak terbalik insya-Allah. Jadi seterusnya kita tengok di sini Allah Subhanahu Wa Taala berkata, iaitu apa? Allah cerita kata Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi dia kata qala bal sawwalat lakum anfusukum.
berkatalah Yaqub ni Nabi Yaqub, bal sawalat ni maknanya zayyanat, maknanya ya, maknanya ialah makna kita zayyanat tu makna dihiaskan, gitu kan. Lakum anfusukum amra, kamu telah dihiaskan dengan perbuatan kamu ini. Kamu rasa apa yang kamu buat ni cantik, apa yang kamu buat ni adalah indah, kamu rasa kamu buat ni betul. Dulu dah sekali dah kamu buat terhadap Nabi, terhadap Yusuf. Sekarang ni kamu buat pula terhadap Benyamin. Kamu rasa, tu satu pendapat ulama lah. Satu pendapat ulama kata, maksud amron sini maksudnya ialah tu kata-kata kamu tu. Kamu ni betul, kami ni betul, kami ni betul. Tu jadi dia kata. Jadi Nabi Yaqub kata, kamu ni memanglah kan, cakap sedap dah, gitulah. Jadi sekarang ni Nabi Yaqub kehilangan dua orang. Iaitu yang pertama Yusuf dulu je, dan sekarang hilang pula Benyamin. Jadi apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Fasabrun jamil. Kesabaran yang indah, gitu maksud dia kan? Yang cantik. Sabrun, kesabaran. Jamil itu indah. Apa maksud sini? Ulama tafsir kata maksudnya ialah kesabaran yang indah ni kesabaran yang tidak yang diiringi dengan bising-bising, nak marah-marah kan, merunguk-runguk dan sebagainya. Jadi maknanya seorang yang mana bila sabar jamil ni, artinya seorang yang mana dia tahan dalam diri dia kan, walaupun apa yang terjadi tu, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud sabrun jamil. Kemudian dia kata lagi, Nabi Yaqub kata, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Dia masih lagi yakin dan confident bahawa dia kata, asallah, moga-moga Allah Ta'ala akan bawa datang kepada aku semua sekali. Sekarang 3 orang yang hilang ni kan. Innahu huwal alimul khabir. Nabi Yaqub kata, dia maha mengetahui. Allah ni maha alim, maha mengetahui kenapa dia buat macam ni. Dan hakim, dan dia mempunyai hikmah dalam segala apa yang ditetapkan. Jadi makna ini adalah kehebatan lah seorang Nabi kan, iaitu dia dan mengajar kita juga kan, bahawa sebenarnya kita tak boleh putus asa. Kita ingat bahawa ayat ini turunnya kepada Nabi Muhammad SAW selepas Nabi Muhammad SAW balik daripada Taif. Jadi bila balik daripada Taif, Nabi kena lontar batu, Nabi dakwah kepada orang Mekah, orang Mekah tak hirau, orang Mekah tolak selama 10 tahun. Kemudian Nabi dakwah pula kepada orang Taif lontar pula batu kepada baginda Nabi SAW. Maknanya seolah-olah macam tertutup dah dunia, macam tak ada harapan dah. Jadi Allah Ta'ala turunkan kisah Nabi Yusuf ni, nak ceritanya begitulah Nabi Yaqub alaihissalam, macam tak nampak harapan dah mati semua, tak adalah kan. Tapi tengok kan, ini adalah merupakan klimak lah kepada cerita ni kan. Selepas daripada tu kita tengok kan, wa tawalla anhum, lalu dia pun berpaling lah daripada 9 orang adik-beradik dia tu kan. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa. Ya asafa tu artinya ialah sungguh-sungguh. Asafa tu makna sedih-sedih sangat-sangat. Huznun syadid kata situ kan. Maknanya dia tak tahan lah kan, tak tahan sangat dah. Ala Yusuf, dia sangat-sangat teringat apa dah terjadi kepada Yusuf ni, apa dah buat kepada Yusuf. Wa biyaddat ainah, sehingga putih matanya. Maksud putih mata ni maknanya bengkak mata lah, macam orang menangis tu kan. Bukan mata dia jadi putih semua kan, tapi itu adalah bahasa Arab punya tu, maksudnya lah mata dia dah bengkak dah sebab menangis ni. Minal huzni, matanya ni dah bengkak-bengkak sebab apa? Sebab sedih sangat. Fahuwa kazim, dan dia tu dalam keadaan sangat marah kan? Tapi marah yang dia mempertahankan, menahan marah dia tu. Itu kazim maknanya. Kazim ni bukan, kalau ghadab tu marah tu habis benda tendang apa, tumbuk apa benda, kata gini, kata buruk pada orang ni dan sebagainya. Tapi kalau kazim ni adalah seorang yang ada marah dalam diri dia, tetapi dia menahan, dan orang tak nampak macam dia marah, dia tahan. Itu Nabi Yaqub alaihissalam. Kehebatan Nabi Yaqub, seorang Nabi yang sepatutnya menjadi contohlah kepada kita semua. Seterusnya insya-Allah kan kita tengok sini, qalu, lalu mereka pun berkata. Siapa berkata ni? Iaitu ini ayat yang terakhir insya-Allah di dalam muka surat ini, muka surat yang ke 245 ni, iaitu mereka pun berkata, adik-beradik itulah kan, yang 9 orang tu pun berkata, tallahi, demi Allah, tafta'u tazkuru Yusuf, kamu masih ingat lagi Yusuf? Gitu dia katakan. Ayah kita ni masih ingat lagi Yusuf. Padahal Yusuf tu dah berapa tahun kalau ikutnya? Dah berapa tahun dah Nabi Yusuf ni dah hilang. Kalau ikutnya mana tak ada lah kan. Dah 30 tahun
Lebih kurang nak kata 40 tahun. Macam itulah maknanya kan. Jadi kamu ingat lagi Yusuf? Dia kata, gitulah kan. Hatta takuna haradon. Ataupun dia kata, jangan ingatlah, kata, nanti kamu ni, kata, kamu akan jadi sakit teruk. Haradon tu makna marid yang sakit, sangat-sangat sakit ni. Sakit yang sangat-sangat. Maridun syadidun. Gitu. Kita kata haradon tu. Maksud haradon tu. Ni haradon kan. Jadi, au takuna minal halikin. Ataupun sembilan orang ni kata, nanti ayah, jangan sedih lah, jangan ingatlah kepada Yusuf tu. Nanti kamu sakit teruk nanti. Ataupun nanti kamu ni halikin ni. Halikin ni maknanya mati kamu nanti. Maknanya dahsyat kan, maknanya dia boleh jadi sampai mati kamu ni ayah. Ayah ni apa ni sedih-sedih sangat macam ni. Jadi apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Dia kata, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dia kata, aku sesungguhnya hanyalah bersyakwa, maknanya iaitu meratap, mengadu basti kesedihanku ini kepada siapa? Dia kata, yang sedih-sedih sangat aku ni. Basti itu sedih sangat maksudnya. Sesungguhnya aku ini mengadu kesedihanku ini, dan juga huzni pun sedih juga lah. Dalam bahasa Melayu makna basti, huzni itu kan sedih aku ni kepada Allah Ta'ala saja. Sebab apa? Kalau aku mengadu pada kamu pun bukan boleh buat apa. Gitu kan. Kepada manusia pun boleh buat apa. Jadi ini Allah Ta'ala nak ajar kita kan, bahawa apa-apa yang terjadi, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengadu kepada manusia, dia tak boleh nak buat apa, tak boleh tolong. Bolehlah kan bagi kaunseling ke, bagi apa kan, kalau orang kaunseling kan. Tetapi yang sebenar-benarnya yang boleh menghilangkan, yang boleh menyelesaikan, yang boleh menghapuskan kesedihan kita ni, siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akan kata, innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu, dia kata, daripada Allah apa yang kamu semua tidak tahu. Apakah maksud yang dikatakan sini? Setengah ulama mengatakan bahawa tu dia masih ingat dulu mimpi Nabi Yusuf alaihissalam tu. Mimpi Nabi Yusuf dulu semasa bila Nuh? Semasa Nabi Yusuf kecil tu. Masa dia bermimpi, dia tengok 12 bintang, kemudian dia tengok 11 bintang, dan kemudian tu dia tengok matahari, bulan, semua tu sujud kepada dia. Dia masih ingat tu benda tu. Dan sebab tu dia kata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maknanya dia masih belum lagi putus asa. Jadi setakat itulah insya-Allah kan kita baca pada malam ni, dan kita akan sambung lagi selepas daripada tu apa yang terjadi kisah tu kan. Sekarang ni baru cerita aku sedih, aku mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi kita berhenti di situ. Insya-Allah kita akan sambung, akan datang insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Sebagaimana janji, permintaan daripada pihak masjid, jawatankuasa masjid Sultan Syarif Ali Sengkurung, Bandar Seri Begawan, minta kepada saya insya-Allah untuk bersama-sama mengongsi surah ini, cerita tentang Nabi Yusuf ni, pada setiap hari Sabtu insya-Allah pukul 8 malam sehingga pukul 8.30 malam insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu insya-Allah kita pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan insya-Allah kurniaan kepada kita dengan kefahaman sedikit tentang kisah Nabi-Nabi ni, dan kita cuba ambil pengajaran insya-Allah. Yang setiap orang itu ada cara kefahaman dia dan apa Allah Ta'ala beri kepada dia kan, dia faham. Jadi moga-moga dengan kita faham ayat ni, masing-masing tu kita cuba ambil insya-Allah pengajaran masing-masing daripada apa yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, kepada ahli jemaah semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita sama-sama tutup majlis kita pada malam ni dengan kita membaca surah Wal Asri bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.